Oke, Assalamualaikum dan salam sejahtera pelajar-pelajar semua. Untuk video kali ini, cikgu akan menerangkan tentang ujian bertutur kertas 3 Bahasa Melayu, kod 1103 Palang 3. Okey, pertama sekali kita akan melihat dulu pengenalan tentang ujian bertutur kertas 3 Bahasa Melayu SPM 1103 Palang 3. Untuk kertas 3 dinamakan sebagai ujian bertutur. Okey, kita akan lihat jenis item yang terdapat dalam kertas 3 ataupun ujian bertutur ini ialah yang pertama ialah subjek respon terhad. Okey, jenis item ni ialah subjek respon terhad. Yang kedua, jenis item ni ialah subjek respon terbuka. Baik, bilangan soalan. Okey, terbahagi kepada dua, iaitu bahagian A, iaitu individu, dan juga bahagian B secara berkumpulan. Okey, untuk bahagian A, individu, calon ataupun pelajar hendaklah membaca petikan ataupun bahan rangsangan yang disediakan dan juga perlu bersoal jawab dengan pentaksir. Manakala untuk bahagian B, iaitu secara berkumpulan, satu tajuk ataupun tema telah disediakan untuk dibincangkan dalam kumpulan. Okey, jadi perbincangan dalam kumpulan ni antara 3 hingga 5 orang dalam satu kumpulan. Saya ringkaskan di sini bahawa untuk taksiran individu, satu petikan ataupun satu bahan rangsangan akan diberikan dan akan diajukan 4 soalan oleh pentaksir. Jadi antara calon ataupun pelajar bersama dengan pentaksir akan seterusnya bersoal jawablah berdasarkan kepada petikan ataupun bahan rangsangan yang telah diberikan. Okay, manakala untuk taksiran secara berkumpulan pula, kumpulan kamu akan diberikan satu tajuk daripada 8 tema yang disediakan, dan dalam kumpulan kamu itu, dalam 3 ataupun 5 orang, kamu akan berbincang apa sahaja tajuk yang kamu dapat. Seterusnya, kita akan lihat peruntukan masa yang disediakan untuk kamu selesaikan ujian bertutur individu dan juga peruntukan masa untuk kamu selesaikan untuk ujian bertutur berkumpulan. Untuk masa taksiran individu, peruntukan masa yang diberikan untuk kamu adalah antara 3 hingga 5 minit. Manakala masa taksiran untuk kumpulan diberikan masa untuk kamu 12 hingga 15 minit. Jadi, gunakan masa yang sebaiknya lah semasa taksiran individu dan juga semasa taksiran kumpulan. Seterusnya kita akan lihat peruntukan markah untuk ujian yang kamu akan jalankan. Untuk markah kertas 1103 Palang 3, pentaksiran bertutur individu, markah yang diperuntukkan ialah 40 markah, manakala untuk bertutur kumpulan diperuntukkan 30 markah. Jadi, jumlah markah keseluruhan untuk kertas 3 ini ialah 70 markah. Okey, seterusnya kita akan lihat tahap penguasaan dan skor untuk ujian bertutur.
Untuk taksiran individu, tahap penguasaan dan skornya ialah, kita lihat tahap penguasaan yang akan dinilai ialah tata bahasa dan kosakata, sebutan, intonasi dan nada, kefasihan dan kelancaran, dan juga idea dan bermakna. Okay, skornya ialah cemerlang antara 9 hingga 10 markah, kepujian 7 hingga 8 markah, baik 5 hingga 6 markah, penguasaan minimum 3 hingga 4 markah, manakala tidak mencapai tahap minimum adalah 1 hingga 2 markah. Manakala untuk taksiran kumpulan, tahap penguasaan yang akan dinilai ialah tata bahasa dan kosakata, sebutan, intonasi dan nada, kefasihan dan kelancaran, idea dan bermakna. Okay, jadi skornya ialah cemerlang 25 hingga 30 markah, kepujian 19 hingga 24 markah, baik 13 hingga 18 markah, penguasaan minimum 7 hingga 12 markah, tidak mencapai tahap minimum 1 hingga 6 markah. Seterusnya kita akan lihat pengendalian kertas 1103 Palang 3. Bahagian A, model individu untuk taksiran 1, manakala bahagian B, model kumpulan untuk taksiran 2. Pentaksiran ujian bertutur akan dilaksanakan oleh pentaksir luar yang dilantik oleh lembaga peperiksaan. Pentaksiran dijalankan di bilik-bilik ujian yang disediakan oleh pihak sekolah. Jadi kedua-dua ujian ini akan diduduki oleh calon semasa tingkatan 5. Baik, di sini saya akan tunjukkan contoh model individu untuk taksiran 1. Okey, calon akan masuk ke dalam bilik ujian secara bergili-gili ataupun berurutan. Dan setiap calon bersoal jawablah, bersoal jawab dengan pentaksir dan menyampaikan idea pandangan berdasarkan stimulus yang telah ditetapkan untuk mereka. Maksudnya, calon-calon bersoal jawab dengan pentaksir. Jadi, masa yang dibutuhkan untuk setiap calon ialah 3 hingga 5 minit. Manakala untuk model kumpulan taksiran 2, calon bertutur ataupun berbincang dalam kumpulan berdasarkan tema tajuk stimulus yang telah ditetapkan. Jadi masa yang diperuntukkan untuk setiap kumpulan ialah 12 hingga 15 minit dan pentaksir juga perlu bertindak sebagai fasilitator sekiranya perbincangan terhenti ataupun terdapat calon yang tidak mengambil bahagian dalam perbincangan. Seterusnya, cikgu akan tunjukkan contoh item bertutur untuk individu. Ini merupakan contoh item bertutur individu. Calon akan disediakan satu bahan, iaitu bahan ini terdapat bahan rangsangan dan juga sedikit petikan. Okey, sebelum itu calon baca dan fahamlah bahan rangsangan ataupun petikan yang telah disediakan, kerana selepas itu calon akan bersoal jawab bersama dengan pentaksir. Baik, manakala ini adalah merupakan soalan rangsangan, contoh soalan rangsangan. Okey, soalan rangsangan yang akan dikemukakan oleh pentaksir adalah berkaitan dengan bahan rangsangan ataupun petikan yang telah diberikan kepada calon. Okey, jadi bahan rangsangan yang calon terima tadi, yang contoh saya bagi tadi, okey, ini akan disoal. Okey, soalannya mesti berdasarkan kepada bahan rangsangan yang calon terima. Okey, seterusnya kita akan tengok pula contoh item bertutur untuk kumpulan. Okey, ini adalah contoh ujian bertutur kumpulan.
Okey, seperti yang saya terangkan sebelum ini, okey, setiap kumpulan akan diberikan tema ataupun tajuk. Okey, ini tema contoh yang saya beri ini adalah tema ataupun tajuk satu murid, satu sukan, iaitu tema sukan. Jadi, kamu baca betul-betul soalan yang diberikan, kemudian faham betul-betul, okey, lepas tu bincanglah dalam kumpulan berdasarkan tema ataupun tajuk yang kamu dapat. Baik, pelajar-pelajar, saya rasa itu sahaja video untuk kali ini. Semoga video kali ini dapat memberi manfaat kepada kamu untuk menghadapi ujian bertutur kertas 3 Bahasa Melayu SPM 1103 Palang 3. Saya mohon maaf sekiranya ada kekurangan. Semoga kita berjumpa lagi lain kali untuk video yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Okay, bye-bye.